kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 241. Petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa waqtul witri kattarawihi baina salatil isya'i walau ba'dal maghribi fi jam'it taqdimi wa tulu'il fajri. Terjemahan dia, waktu salat witir sebagaimana salat tarawih, iaitu di antara salat isyak, sekalipun baru setelah maghrib bagi orang solat jamak takdim, di antara solat isyak hingga terbit fajar sadiq, waktu subuh. Jadi pembicaraan berkaitan dengan salat witir. Terdahulu pembicaraan berkaitan dengan bilangan rakaat solat witir. Hal ni nak bicara berkaitan dengan waktu solat witir. Sebab solat witir di antara solat sembahyang yang berwaktu, sembahyang sunat yang berwaktu. Yang kita maklum kan, sembahyang sunat ada 3 bahagian. Satunya sembahyang sunat yang berwaktu, yang kedua sembahyang sunat yang bersebab, yang ketiga sembahyang sunat mutlak, mana sembahyang sunat yang tidak berkait dengan waktu dan tidak berkait dengan sebab. Dia ada 3 sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat witir di antara sembahyang sunat yang berwaktu. Bilakah waktu bagi sembahyang sunat witir? Jadi waktu bagi sembahyang sunat witir ini samalah seperti sembahyang sunat tarawih. Jadi waktu bagi sembahyang sunat witir sama dengan waktu bagi sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih dia belum bicara lagi, dia akan berjadi di hadapan. Tapi waktu sembahyang sunat witir sama dengan waktu sembahyang sunat tarawih. Bilakah waktu bermula? Iaitu di antara solat isyak. Di antara solat isyak. Bukan waktu isyak, kena faham di sini. Solat isyak. Waktunya di antara solat isyak. Ada disebut dalam hadis itulah. Dijadikan witir ini bagi kamu minal isya'i ila tulu'il fajri, daripada isyak sehingga terbitnya fajar sadiq. Jadi waktu witir ini antara solat isyak, bukan antara waktu isyak, antara solat isyak. Di dalam tu sekalipun baru setelah maghrib, bagi orang solat jamak takdim. Apabila solat isyak, maka masuklah waktu bagi witir dan tarawih, walaupun masih lagi dalam waktu maghrib ketika sembahyang jamak takdim. Apabila kita sembahyang jamak takdim, sembahyang maghrib dalam waktu maghrib, kemudian terus sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Lepas sembahyang isyak aja sudah masuk waktu witir, walaupun masih lagi dalam waktu maghrib, waktu isyak belum masuk. Ada ni. Bila ni jamak takdim. Ni kadang-kadang buat teka orang pelik ni. Waktu witir, waktu tarawih, janji sembahyang isyak masuklah waktu, walaupun waktu isyak belum masuk. Jadi pelik orang. Sekarang
waktu bermula sembahyang sunat witir, waktu bermula sembahyang sunat tarawih adalah selepas daripada sembahyang fardu isyak. Sekalipun ketika sembahyang fardu isyak, waktu isyak belum masuk, orang pun pengong dah. Sembahyang isyak macam mana waktu isyak belum masuk? Jamak takdim. Oh, jamak takdim dia tu. Mana? Boleh buat teka. Masuk waktu sembahyang sunat witir, sembahyang sunat tarawih adalah dengan sembahyang fardu isyak walaupun waktu isyak belum masuk. Memang mula-mula dengar tu orang pengang. Sembahyang isyak macam mana pula waktu belum masuk? Mana boleh sembahyang isyak? Kalau waktu belum masuk, kenapa tak boleh sembahyang isyak sebelum waktu masuk? Boleh je, jamak takdim. Jamak takdim maknanya pukul 7 sembahyang maghrib, sekarang ni awal kan? 7.15 minit itu selesai dah sembahyang isyak. Boleh sembahyang dah witir dan boleh sembahyang tarawih dah. Apa? Waktu sudah masuk. Waktu masuk dengan sembahyang fardu isyak sehinggalah terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh. Maknanya selagi isyak belum sembahyang, walaupun tengah malam sekalipun, waktu untuk sembahyang sunat witir dan waktu untuk sembahyang sunat tarawih belum masuk lagi, walaupun pukul 10, pukul 11, 12 malam pun. Sebab waktu witir dan tarawih ni masuk bukan dengan waktu isyak, dengan sembahyang fardu isyak. Anda faham boleh situ? Sembahyang fardu isyak bukan waktu isyak. Janji sembahyang fardu isyak waktu belum masuk sekalipun, jamak takdim di waktu maghrib sudah masuk waktu sembahyang witir dan tarawih selepas selesai sembahyang fardu isyak dalam waktu maghrib, jamak takdim tu. Tapi kalau waktu isyak lama dah sekalipun, tapi sembahyang isyaknya belum, waktu witir dan waktu sunat tarawihnya belum lagi masuk. Janji semayang dah isyak ketika jamak takdim, boleh semayang dah witir dan tarawih walaupun selesai dah semayang isyak tu, belum sempat semayang witir dan tarawih, sampai kapung dah dipanggil bermukim dah sekalipun, boleh dah semayang witir dan tarawih. Macam mana pula dia semayang jamak takdim tu dalam musafir ketika berada atas kapal? Sudah semayang maghrib jamak takdim, mayang isyak pukul 7.30, kapal pun berlabuh dah di kampung kita, sudah panggil bermukim, bukan dalam musafir sekalipun. Boleh dah semayang witir dan boleh dah semayang tarawih walaupun waktu isyak belum masuk, dalam keadaan kita sudah bermukim sekalipun. Walaupun ada pandangan lah mengatakan kalau kita masih dalam musafir, bolehlah semayang witir dengan tarawih tu. Tapi selepas daripada semayang maghrib, isyak, jamak takdim 7.30 sudah bermukim. 7.30 sudah bermukim, kapal tu berlabuh dah di kampung kita contohnya. Satu pandangan, kena tunggu waktu isyak yang sebenar baru boleh semayang witir dan tarawih. Itu pada satu pandangan. Tadi di jamak takdim, maghrib dan isyak dalam musafir. Habis solat isyak dalam musafir, kapal pun berlabuh di kampung dia. Dia sudah panggil bermukim, bukan panggil musafir lagi. Satu pandangan katakan untuk semayang witir, untuk semayang tarawih kena tunggu masuk waktu isyak yang sebenar. Itulah. Tapi satu pandangan tak kira. Walaupun kita sudah bermukim, tapi kita sudah semayang isyak ketika musafir tadi, sudah masuk waktu bagi semayang sunat witir dan waktu bagi semayang sunat tarawih. Ada ni. Sini pun kena faham juga ni.
waktu masuk dengan sembahyang isyak, bukan dengan waktu isyak. Kena faham. Sembahyang isyak mesti waktu isyak. Tak semestinya jamak takdim. Waktu isyak banyak dah sekalipun, tengah malam dah sekalipun, tapi fardu isyak belum sembahyang, tak boleh sembahyang lagi witir dan tarawih. Waktu belum masuk. Waktu belum masuk. Ni timbul ni. Ini soalan dalam radio ke, dalam TV ke, dah ingat dah. Dalam TV dah silap lah. Dia biasalah dekat-dekat bulan Ramadan. Ni bicara Ramadan lah ni. Sebelum Ramadan ke, adalah tajuk dalam TV radio tu, tajuk berkaitan dengan puasa lah. Dia tajuk berkaitan dengan puasa ni, adalah tanya bab-bab tarawih pun semua. Sebab itu berkait dengan Ramadan. Maka adalah satu persoalan. Dia soalan dianya, dia balik lambat, balik kerja tu lambat. Bila balik lambat ni, dia pergi masjid tu lambat. Dia maghrib sembahyang sendirilah. Jadi isyak belum sembahyang. Jadi dia pergi masjid ni dah sampai rumah lewat. Jadi siap-siap pergi masjid, orang sedang sembahyang tarawih dah. Orang sedang sembahyang tarawih dah. Sebab dia sampai lambat ke masjid. Isyak dia belum sembahyang. Dia pun tanyalah, boleh tak saya nak sembahyang tarawih dulu? Sebab imam sedang sembahyang tarawih dengan makmum ramai-ramai. Dianya isyak belum sembahyang sebab dia balik kerja lambat, dia sampai ke masjidnya lambat. Jadi sampai ke masjid, imam dengan makmum sedang sembahyang tarawih. Jadi saya yang belum sembahyang isyak ni, belum sembahyang fardu isyak, boleh tak saya nak sembahyang tarawih dulu bersama dengan imam dan makmum ramai-ramai ni? Isyak saya sembahyang tengah malam semula lah, maksud dia gitu. Hak tukang jawab tu, boleh je lah, sembahyanglah tarawih dulu. Senang jawab, boleh lah tarawih dulu. Lepas tu nanti sudah tu selesai dengan tu imam sembahyang tarawih, sembahyang isyak pula. Jawab mudah je. Mana boleh sembahyang tarawih? Sebab apa? Sebab kamu belum sembahyang fardu isyak. Waktu untuk kamu belum masuk. Tu imam dengan makmum ramai-ramai tu, dia selesai dah sembahyang fardu isyaknya. Jawab mudah-mudah je. Sembahyang tarawih dulu bersama imam. Isyak nanti kamu sembahyanglah pula kemudian. Senang jawab. Atau jawab dalam radio ke TV ke, dah lah dia tu ni meluah. Ramai orang dengar. Kalau tengok pun, apanya? Kita main tarawih dulu ikut tak imam. Lepas tu isyak nanti lah. Kalau kita apa imam sabar juga. Dah tak imam tengah main tarawih kan? Semayang lah. Ikut tak imam tarawih. Walah, semayanglah fardu isyak dahulu. Lepas tu ikutlah tu imam tarawih tu. Ada ni. Ikut imam tarawih tu nah. Imam 2 rakaat beri salam, kita pun isyak 2 rakaat beri salam. Gitu. Tambah rakaat lah. Tambah rakaat. Tapi kita sembahyang fardu isyak, ikutlah tu imam sembahyang tarawih. Imam beri salam, kita pun bangun tambah 2 rakaat. Selesai kita sembahyang fardu isyaknya, yang afdal kitanya bukan sembahyang tarawih. Yang afdal kitanya sembahyang ba'diyah isyak dahulu. Main ba'diyah isyak dahulu. Tapi tak apalah, ba'diyah isyak nak buat kemudian pun boleh lah. Tapi afdalnya sembahyang ba'diyah isyak dahulu. Tapi kalau sembahyang fardu isyak, tu wajib sembahyang fardu isyak dahulu. Ba'diyah isyak nak buat kemudian, okey je. Tapi tetap afdal ba'diyah isyak dahulu, baru sama kita main tarawih dengan tu imam. Tapi kalau kita ba'diyah isyak kita nak buat semula, okey je lah. Tapi ikut tu imam sembahyang tarawih. Dah lah. Sembahyang fardu isyak di belakang imam yang sedang sembahyang sunat tarawih. Niat lain-lain tu boleh ke tak? Dia masalah niat lain-lain, dia tak ada masalah. Janji kaifiah sembahyang sama. Kan kalau kita mengaji syarat untuk sah berjemaah tu kan, syaratnya sembahyang peseng sama. Niat lain-lain tak apa. Ni niat fardu, ni niat sunat. Pada ni. Ni niat tunai, ni niat qada, tak ada masalah. Ni niat sembahyang fardu lain, dia niat sembahyang fardu lain. Boleh berlaku.
Contohnya jamak takhir. Jamak takhir zuhur dengan asar. Kitanya sembahyang zuhur dulu, Tok Imam sembahyang asar dahulu. Kita sembahyang asar dahulu, Tok Imam sembahyang zuhur dahulu. Kan jamak takhir zuhur dengan asar kan, sembahyang zuhur dulu pun boleh, sembahyang asar dulu pun boleh. Cuma sunat sembahyang zuhur dahulu. Walaupun itu waktu asar, tuang waktu, tapi zuhur dengan asar tertib sembahyang zuhur dahulu. Orang kita ni oleh kerana waktu tu asar, dia sembahyang asar dahulu, barulah mengiringi sembahyang zuhur. Sebab dia kira kepada waktu tu, waktu asar. Betul lah waktu tu waktu asar, tapi antara zuhur dengan asar mengikut tertib sembahyang mana sembahyang dulu. Sembahyanglah zuhur dahulu, barulah sembahyang asar. Afdal dia gitu, nak sembahyang asar dulu pun boleh. Kita pun berjemaah dengan Tok Imam, sama-sama kasar ni kan. Sama-sama kasar. Tiba-tiba dia sembahyang zuhur, kita niat asar, dia sembahyang asar, kita niat zuhur, tak ada apa-apa. Mana pun niat sembahyang fardu lain-lain, tak ada apa. Janji kaifiah sembahyang sama. Kaifiah sembahyang mana pula tak samanya? Sembahyang jenazah tak samalah. Kita boleh tak nak ikut belakang Tok Imam sembahyang jenazah, kita nak sembahyang fardu zuhur, tak boleh lah sebab kaifiah lain. Tu syarat untuk sah berjemaah tu. Ada 12 syarat lagi tak wisyahul afrah tu. Belajar syarat untuk sah berjemaah. Kita faham dah. Walaupun niat tu lain-lain, kita niat sembahyang fardu isyak, Tok Imam sembahyang tarawih, tak ada masalah sebab sembahyangnya sama. Imam rakaat lebih panjang pun boleh, imam rakaat lebih pendek pun boleh, tak ada masalah. Badan sembahyang rakaat tak sama, tak ada masalah. Dah imam sembahyang sunat tarawih 2 rakaat, kita sembahyang fardu isyak 4 rakaat, tak ada masalah. Tu niat sunat, kita niat fardu. Dia 2 rakaat, kita 4 rakaat, tak ada masalah, bilangan tak sama. Dia bilangan tak sama ni hak timbul masalahnya kalau rakaat imam lebih panjang 2 rakaat makmum. Hak tu hak kena ingat baliklah. Ajar cak kali dah tu. Hak rakaat imam lebih panjang daripada rakaat makmum. Kalau rakaat makmum lebih panjang, tak ada masalah. Imam sembahyang tarawih 2 rakaat, kita makmum sembahyang isyak 4 rakaat, tak ada masalah. Imam tasyahud akhir bisalah, kita tambah rakaat. Sebab rakaat kita lebih panjang. Hak nak kena tu sikitnya, kita imam rakaat panjang, kita rakaat pendek. Imam rakaat panjang, kita rakaat pendek. Berlaku nyukup mana pula? Hak tu cerita dahulu kan. Ingat tak? Hak masalah ni. Tadi kita sebut ba'diyah. Ni ba'diyah pula. Jamak takhir zuhur dengan asar. Itu tak ada masalah sebab dia sama-sama kasar. Kalau jamak takhir maghrib isyak yang bermasalah. Sebab maghrib 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Tapi kalau Tok Imam sembahyang isyak kasar, kita tak apalah sembahyang maghrib tamam 3 rakaat, tak ada masalah lah. Imam 2 rakaat kasar isyak, dia tasyahud akhir bisalam, kita tambah 1 rakaat. Gitu je lah pada ni. Tapi jangan pula Tok Imam sembahyang maghrib. Kalau Tok Imam sembahyang maghrib, kita sembahyang isyak belakang, jadi hanya kat mana kita musafir, pasti kita isyak kita kasar 2 rakaat. Tiba-tiba imam sembahyang maghrib 3 rakaat tamam. Pada tamam ni sempurna lah. Bukan 4 rakaat je tamam, 3 rakaat pun panggil tamam juga. Tamam. Jadi bila tu imam tu maghrib tamam, kita niat kasar isyak, tengok-tengok tu imam buat maghrib, kita ingat kita imam buat isyak kasar, kita niat isyak kasar. Kena-kena tu imam buat maghrib dahulu tamam, maka tak ada masalah lah. Kita jadi wajib tamam juga. Hak niat kasar 2 rakaat tadi tu tak jadi dah. Jadi sembahyang isyak tamam 4 rakaat. Niat tak tukar. Tak tukar niat tu. Kita jadi isyak tamam. Bagi kita ikut maghrib tamam. Macam mana ni? Kan orang nak main kasar tak boleh ikut orang tamam. Walaupun tamam tu 2 rakaat sekalipun, kita nak sembahyang kasar zuhur, asar,
Isyak kita nak main kasar. Kita ikut orang tempatan semayang 2 rakaat, tapi semayang tamam 2 rakaat tu tak boleh. Kalau nak ikut juga, kita kena jadi tamam juga 4 rakaat. Zuhur, Asar, Isyak tu dia semayang 2 rakaat. Orang tempatan ni kita kata dia semayang sunat pun tak ada masalah, tapi semayang sunat dia tamam ke tak 2 rakaat ke kasar? Ada semayang sunat kasar? Memang dia semayang sunat tu 2 rakaat, kita semayang kasar 2 rakaat. Tapi walaupun sama 2 rakaat, tak sama status dia. Kita 2 rakaat adalah kasar, asalnya 4 rakaat. Dia semayang sunat 2 rakaat, memang tu 2 rakaat, bukan dikasarkan daripada semayang sunat 4 rakaat. Jadi maknanya walaupun dia semayang sunat 2 rakaat, sama 2 rakaat kasar kita, tapi 2 rakaat dia panggil tamam. Kita niat kasar di belakang tak boleh. Kita nak ikut kat dia semayang tamam, 2 rakaat tamam dia tu, kita wajib kena tamam 4 rakaat. Itu je lah. Sebab kita nak main kasar ni, syaratnya imam pun kasar. Ada gitu. Jadi hak kita sebut, hak kita pernah sebut sebelum ni tu imam semayang isyak, sama-sama jamak takhir ni. Semayang isyak, kita semayang maghrib. Kalau dia semayang kasar 2 rakaat, tak ada masalah. Kita maghrib tamam, kita berikut je kasar, tak ada masalah. Nah, tiba-tiba imam rakaat yang kedua naik kepada rakaat ketiga, kita main maghrib, kita naik ke ketiga. Anggaran kitanya maghrib juga tu imam ni, dia maghrib, tu imam maghrib juga, sebab imam naik ke ketiga. Selesai rakaat ketiga, sujud yang kedua tu dia bangun rakaat keempat, siap tu imam semayang isyak dahulu serta dengan tamam, tidak kasar. Tu susah dah lah, sebab dia 4 rakaat tu imam, kita makmum hanya maghrib 3 rakaat. Ni nak kena kira sikit lah. Ada ni, dia kita semayang maghrib dahulu, sebab kita tahu dah lah kan, sunat semayang maghrib dahulu, jamak takhir ni, baru semayang isyak. Kita pun semayang maghrib, tapi tak bincang kalau zuhur dengan asar tak apa, jamak takhir zuhur dengan asar, sebab sama-sama kasar. Zuhur pun kasar, asar pun kasar. Makna kita niat zuhur kasar, imam niat asar kasar, tak ada masalah. Kita niat asar kasar, tu imam niat zuhur kasar, tak ada masalah, sebab dia sama. Tapi kalau jamak takhir maghrib dengan isyak, itu kena bincang. Sebab apa? Sebab satu semayang je kasar, satu semayang tamam. Maghrib tamam, kasar hanyalah isyak. Kalau kita semayang maghrib dahulu, sebab sunat maghrib dahulu, kita nak bincang untuk imam. Imam dia semayang isyak dahulu, dia kasar, tak ada masalah. Dia tasyak akhir rakaat kedua, dia beri salam, kita tambah 1 rakaat, gitu je lah. Cuma bila kita naik selesai semayang maghrib kita nak semayang isyak, ikut imam yang sedang semayang maghrib, isyak kita wajib kena tamam lah, tak nak kasar isyak kita. Tiba-tiba imam semayang isyak dahulu, kita semayang maghrib ni, imam semayang isyak tamam, ada kata tak pandai nak semayang kasar. Allah, berat sungguh lah. Hak nak potong, hak nak kerak, payah apa? Payah nak potong 4 rakaat, nak potong jadi 2, payah kan? Hak jenis potong kan mudah kan, nak sambung payah. Apa payah nak potongnya? Tak nak niat macam mana? Saja aku semayang fardu isyak kasar kerana Allah, dah. Saja aku semayang isyak 2 rakaat kerana Allah, mudahlah. Sebut 2 rakaat boleh dah, tak sebut kasar. Dah 2 rakaat tu bukan kasar. Saja aku semayang fardu isyak 2 rakaat kerana Allah, kasar lah nama dia. Payah apanya? Ni ada tak pandai nak main kasar, dah belajar bendanya mudah je. Jadi isyak ni dia kasar, dia tamam. Kita maghrib kita maghrib tak ada kasar, tak ada tamam lah maghrib ni. Jadi selesai rakaat ketiga, tu imam nak rakaat keempat, tak ada lah kita maghrib 3 rakaat aje, tak ada nak turun naik. Ni hak kena tu sikit lah. Maknanya kalau kita tak niat mufarakah, kita kena tunggu dalam sujud yang kedua, rakaat ketiga maghrib kita, sampailah selesai imam rakaat keempat tasyak akhir, barulah kita bangkit daripada sujud yang kedua kepada tasyak akhir bersama dengan imam tasyak akhir rakaat keempat isyak. Jadi sujud kita lama sikit lah, lamalah serakaat isyak tu imam rakaat keempat tu lah. Dah boleh tak kita bangun duduk kepada tasyak akhir, tunggu tu imam turun kepada rakaat keempat selesai? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita nak duduk tasyak akhir, duduk yang tidak dibuat oleh tu imam, tak boleh
duduk yang tidak dibuat oleh tu imam, tak boleh. Faham tak? Sekarang tu imam naik ke keempat isyak, kita 3 rakaat maghrib tak boleh naik dah lah kalau ikut tu imam, sebab kita maghrib 3 rakaat saja. Sepatutnya kita lepas sujud yang kedua rakaat ketiga tu kita nak tasyahud akhir lah. Jadi tu imam naik ke keempat, tak macam molek dia pun. Jadi kita macam mana ni? Nak bangun duduk tasyahud akhir, nak tunggu tu imam tak boleh, sebab tu imam tidak buat tasyahud akhir tu. Tu imam tidak buat tasyahud akhir, kita tak boleh nak buat lah. Melainkan kita niat mufarakah, barulah kita boleh duduk tasyahud akhir, kita sudahkan sembahyang kita tanpa tunggu tu imam. Tapi kalau kita nak kekalkan menjadi makmum sampai ke salam, kita kena tunggu dalam sujud yang kedua, rakaat yang ketiga maghrib kita, tunggu sampai ke imam selesai kat keempat isyak, turun pada sujud yang pertama, sujud yang kedua, tu imam pun bangkit pada tasyahud akhir rakaat keempat isyak dia, barulah makmum maghrib tadi bangkit pada tasyahud akhir rakaat ketiga maghrib dia. Gitu je lah. Itu ya hak kalau kata rakaat berlainan, rakaat tak sama, tiba-tiba rakaat imam lebih panjang daripada rakaat makmum, ada perkara yang kita kena amati sikit lah. Cuma nak ceritanya, berjemaah ni janji sembahyang yang sama, sembahyang sama lah, bukan sembahyang jenazah. Maknanya niat imam makmum niat lain-lain. Hak ni niat ni tunai, hak ni niat qada, hak ni niat sembahyang fardu, hak ni niat sembahyang sunat. Ini niat fardu lain, ini niat fardu lain, tidak ada masalah, boleh berjemaah. Jadi makna kalau tu imam tu sembahyang tarawih, makmum sembahyang fardu isyak, tak ada apa-apa pun, tambahan pun mudah pula. Sebab apa? Sebab sembahyang fardu isyak rakaat makmum lebih panjang dari rakaat imam. Senang je lah, tu imam tasyahud akhir bisalam, kita pun tambah rakaat, mudah je katanya. Jadi kalau kita mari lambat agak, isyak belum sembahyang, tengok-tengok imam sedang tarawih, kita pun sembahyang fardu isyak, niat mengikuti imam yang sedang sembahyang tarawih. Sama macam orang ada qada tu nah, dia qada tu fardu, dia ikut imam tarawih hak sunat, boleh je lah. Lepas tu nak qada apa? Qada subuh, kenapa? Tinggal subuh saja je ke? Oh, tinggal ke 5-5 dah, qada subuh, qada zuhur, qada asar, qada maghrib, qada isyak. Orang tahulah. Buat apa? Malu ke? Dah, maya rumah kalau malu kau. Ni tanya pula, ustaz, saya nak sembahyang qada ikut imam tarawih ni, saya nak qada subuh saja dah. Zuhur, asar, maghrib, isyak dia tak mau buat. Sebab apa? Sebab nak jadi sama rakaat dengan imam tarawih ni. Lepas tu boleh tak saya tak mau sembahyang, tak mau baca kunut subuh saya? Orang tanya, apa tak mau baca kunut? Takut orang tahu. Dia tanya pula, boleh tak kalau saya tak baca kunut? Kunut tu sunat abad, bukan rukun. Ya, ada macam di Kelantan pun semua biasa je. Tu imam tarawih memberi salam, ada makmum tambah rakaat, biasa je. Dia qada apa tu? Qada zuhur, qada asar, qada maghrib, qada isyak. Tapi yang duduk tengah lamang lah, duduk tepi-tepi, kat gelak-gelak sikit tu, kat gelak-gelak sikit. Yang duduk belakang tu imam. Duduk belakang tu imam. Siapa tu? Tu bila? Siapa tu? Pengurusi masjid. Buat apa tu? Qada. Masa muda penjenayah besar kalau tinggal sembahyang. Gitu. Mainlah tepi-tepi tempat pak gelak. Ya tak nampak ayah haji mana ni? Dia dah gelap tu imam beri salam tambah rakaat. Tak ada peliknya. Nanti imam sembahyang tarawih, kita sembahyang qada. Nanti imam sembahyang tarawih, kita isyak belum sembahyang, kita pun sembahyang fardu isyak. Selagi tidak sembahyang isyak, tidak boleh sembahyang tarawih. Sembahyang isyak saja, masuk waktu tarawih, masuk waktu witir, masuk waktu tarawih, walaupun waktunya masih lagi waktu maghrib, jamak takdim. Masuk waktu isyak lama dah, sampai tengah malam dah, tapi isyak belum sembahyang. Waktu witir belum masuk, waktu tarawih belum masuk. Sebab waktu witir, waktu tarawih masuk waktu dengan sembahyang fardu isyak, bukan dengan waktu isyak. Lain tu, masuk waktu dengan sembahyang fardu isyak, bukan dengan waktu isyak. Hak ni waktu bagi sembahyang sunat witir,
dan waktu bagi sembahyang sunat tarawih, witir sembahyang sokmo, tarawih sembahyang sokmo bulan Ramadan. Waktunya bila masuk, bila habis tak tahu. Habis waktunya bila? Dengan subuh. Subuh barulah habis waktu untuk witir, barulah habis waktu untuk tarawih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.